pakaian, barang kemas yang kita simpan je kena. Dan kalau kita simpan baju banyak, tak kena zakat. Kita tanam padi, kena zakat. Tu pun kalau cukup nisabnya. Nah, kalau kita tanam banyak lagi, tak kena zakat. Kita tanam benda, kita tanam pokok betik, tak kena zakat. Hayawan bukan semua kena. Lembu, kambing, unta, biri-biri, kerbau, sapi, berpeluh, itik tak kena. Walaupun mahal daripada lembu. Umpamanya dia beli ayam, lembu kena. Kambing kena. Kambing 500 ekor, 40 ekor seekor kambing. Tapi ayam dia beli seekor je, tapi mahal pada 40 ekor kambing. Ayam serama, harga 2 juta seekor. Kepala duduk kaki je. Tak kena zakat. Jadi bukan semua harta kita kena kumpul nilai harga kena zakat. Tak. Salah perkataan tu. Tak. Apakah pendapatan bulanan gaji wajib dibayar zakat? Jika perlu, bagaimana cara dan bagaimana pula untuk tahun-tahun yang sudah belum dibayar? Ni kita tak tahu. Pasal dalam mazhab Syafi'i, zakat pendapatan tidak kena zakat. Pendapatan tak kena zakat. Yang kena zakat dari satu kaum mazhab Maliki. Dia ambil wak mari supaya dapat kutip zakat. Tetapi kalau kita bayar zakat pendapatan, kita tak perlu bayar income tax, lebih baik bayar zakat pendapatan. Kerana zakat pendapatan diberi kepada orang-orang yang orang Islam saja. Income tax bagi kepada segala kaum. Tak? Dia gitu. Tapi dalam jumhur ulama, pendapatan tak kena zakat. Saya nak tahu, kalau adik-beradik tak bertegur siapa dengan sedikit salah faham hampir 1 tahun, adakah amalan diterima Allah? Ataupun sebaliknya, amalan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rahmat Allah tidak turun dengan sebab balah adik-beradik. Boleh nak balah, biarlah kerana Allah, jangan kerana nafsu. Kalau kerana Allah, bunuh adik-beradik pun boleh. Dalam peperangan Uhud, adik tikam abang mati, tapi abang di sebelah pihak yang batil, syirik. Adik di sebelah pihak yang beriman. Itu kerana Allah. Kalau kerana nafsu, tak boleh. Tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang Tuhan terima. Ada juga amalan yang Tuhan tak terima semayang. Syaratnya kena datang nas yang qat'i, yang soreh. Umpamanya semayang isteri yang derhaka kepada suami, itu datang dalam hadis. Dan ni molek tak? Tak molek juga balas adik-beradik. Dak tegur siapa? Dak tegur siapa, tengok sahabat agak. Kalau temu gini dak tegur juga, tak boleh. Dak molek. Keji perbuatan. Tapi dak tegur siapa pasal dak jumpa. Tu memang betul dah. Nak tegur siapa kerana dak jumpa. Dah abang duduk mana? Abang duduk Mekah. Dak tegur siapa kerana dak rajin jumpa. Tu lain kat tu. Tengoklah. Tengok keadaan lah. Tapi biasanya kerana nafsu lah. Hak ni pun ego, hak ni pun ego. Jadi kita nak lepas dosa kita, kita tegur dulu. Tegur dulu ni komang. Syaitan kata, mu jangan tegur dulu. Mu abang. Syaitan kata, jangan selalu ikut syaitan. Kita tegur dulu gak, dia pun tak jawab doa kita, kita akan lepas tanggungjawab di hadapan Allah. Kan selamat? Tak susah dah akhirat. Orang yang rendah diri, dia akan naik. Dia naik. Man tawadha'a rafa'ahullah. Nabi kata, bukan Mama Jui kata. Barang siapa yang rendah diri, Tuhan akan angkat dia. Naik amal dia. Orang yang takabur, nama kau jatuh. Kau jatuh. Saya dapati ada orang yang mengambil kain pengikat kapan mayat ketika mayat dimasukkan ke dalam liang lahat dengan berbagai alasan kegunaan. Adakah perbuatan ini dibenarkan syarak atau yang satu kepercayaan khurafat? Bila berlaku kematian, simpanglah ke bumi lah, bahasa ini kata ke bumi. Maka sebelum kambuh tu dipelonggorkan ikatan. Itulah perintah syarak. Suruh pelonggor ikatan kain kapang. Jangan ikat mati gitu. Pelonggor, tanamlah. Tapi yang berlaku dalam masyarakat, dia ambil kain kapang buat naik. Tali kain kapang. Ada yang ambil sebelah kaki, ada yang ambil sebelah pinggang, ada sebelah kepala. Sini ambil juga. Sama dengan Terengganu lah. Sama bodoh. Gitu kan. Ini kepercayaan khurafat. Dulu dia pakai ambil Dulu dia ambil Ambil tu satu kesalahan dah.
Sekarang ni bukan saja ambil, tapi ada hikmat pula. Ni tujuan ni, ni tujuan ni, ni begini, ni mudah beranak, ni begini, ni kalau anak sakit perut. Macam-macam hal pula nyereka. Ini semua khurafat belaka. Cuma ada sebut dalam kitab-kitab fiqh, apabila diikat akan kain kafan mayat dengan tali yang dipinjam, maka wajib diambil semula tali tersebut. Tu lain, tali pinjam hak orang. Nah, ni tali kain kafan ni, koyak itu cuek buat tali. Ambil balik juga. Pasal apa dia ambil? Kitab mana? Tak ada kitab. Tapi jenis tiru orang. Pertama kali dia pergi kubur mak ni, dia tengok, oh, orang ambil tali, dia ambil tak? Siap ayah aku mati, memang aku ambil lagi. Nah, semua tiru lah. Tiru. Tanya mana? Mana marajak, tempat sandaran kamu mana? Ulama kata kau ni sunat ke mana? Tak ada. Jadi tengok orang buat tak? Oh, ambil tali. Siapa kering ada? Kakak tak pergi, tak kubur, kakak kata ingat dah ambil tali ya. Ambil tali ikat mak tu, kain kafan tu, kita nak belah perut. Pasal nak uji mudah beranak. Dia ambil. Tiada sama tak? Ambil tak? Kita kata tak boleh ambil bid'ah tinggal situ lah. Dah ikut. Ambil tak? Dia tengok kita ada atas kubur, dia turun bawah, dia ambil slow. Dia kepala tangan. Konon kita tak nampak lah. Dah takkan kita siapa nak gocoh lah lubang tu. Cuma kabar lah. Bukan anak beranak aku. Cuma kabar. Dah sambil lah. Jadi ambil juga. Takkan kita nak marah. Dah sambil lah siang. Mayat dah lah miskin. Dah lah kain kafan tu jenis kelam. Murah harganya. Yang kita pergi ambil pula tali tu buat apa? Tamak sungguh. Harta dia atas dunia bahan habis dah. Dengan kereta, dengan wajah, dengan bibat. Habis mu sapu licin. Dengan rumah, dengan barang kemas. Tali kafan bahan juga. Habis nawih punya orang. Kalau kita jeruk tekuk dia. Ingat tu. Anak beranak biar keras sikit. Anak beranak orang kita tak boleh. Sepatah dua boleh lah kata. Anak beranak kita keras sikit bab ni. Keras kerana bukan tumbuk tak. Tak sambil lah. Dengar hak moda orang ngajar tak boleh. Siang kayah tu. Tak ambil lah. Biar ada sikit tegorang. Dia gitu. Apakah pandangan syarak tentang laki-laki berambut panjang sekadar mana yang dibenarkan? Ada pendapat mengatakan Nabi Muhammad SAW juga berambut panjang. Bagaimana dengan ustaz yang berambut panjang melebihi bahu tetapi memakai serban? Adakah hukum menyerupai perempuan itu dilihat dari sudut panjang rambut atau segi penampilan seseorang? Baik. Dia tanya hukum rambut panjang. Jadi tak ada dalam ketetapan mana-mana hadis sebut takat mana panjang yang haram. Tetapi kalau panjang yang sampai kalau orang tengok, perempuan orang kata, lelaki, tengok muka. Tengok ke belakang kan, kita pun pitah dengan motosikal dah tengok, ingat awet mana. Tengok depan misal berjabur. Kalau tangga gitu haram. Pasal apa? Dia panggil mukhannas. Ataupun dia panggil al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Orang laki-laki tapi keterampilannya, perhiasannya ataupun rambutnya itu sampai disengka-sengka orang perempuan. Tapi bukan perempuan, mutasyabbih saja, kesama orang. Dalam hadis sahih Bukhari, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Nabi sendiri menghukum kena laknat laki-laki yang menyerupai seolah-olah perempuan. Sama ada pada perhiasan dengan gelang subang atas, ataupun dengan pakaian, ataupun dengan rambut yang panjang, orang tengok perempuan lah. Tapi kalau pakai serban, maka ulama-ulama membenarkan. Kerana tak ada orang puang pakai serban ada. Keterampilan tu laki-laki dah. Jadi panjang lagu mana kata nak boleh pakai serban? Hanya mencecah bahu saja. Kalau siapa kat punggung, bukan lagi sunnah Nabi SAW. Nampak? Panjang sedikit, tak apalah. Lebih sedikit daripada bau, dimaaf. Disebut dalam kitab sya'ri. Kitab pada menyatakan rambut. Ada mengatakan lebih daripada bau sedikit. Sekira-kira jangan sapa kat belakang. Jangan sapa kat punggung. Nak pakai serban. Comel lalu rambut panjang. Pakai serban. Comel lalu. Tak ada apa. Kita tak susah dah. Dah kalau kepala botak pun dah ada kapi dah. Nyanyi korang. Nak makan nasi sila. Tak. Hak pakai serban, hak rambut panjang pakai serban. Hak kepala botak ingat ke ngaji pondok. Ngaji pondok dah tapi tubik kedai tak kapi dah. Lepas le kilat pula. Nyanyi korang. Tudunglah dengan piyah.
Ingat comel sangat kepala botok. Macam arti perempuan baru. Nak? Kita tengok gerang nak kekang. Kepala botok apa dia pula orang puang kepala botok. Nak? Comel kalau bini kepala botok. Masuk dalam bilik, kejut lalu. Kepala bini kepala botok. Ingat anda cekar. Jadi tak boleh. Kalau orang pakai jubah, di rambut dia panjang, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai kat belakang, berdoa-doa lalu jangan melampau. Tak. Tapi comel kalau rambut dia panjang kat ni, dia pakai serban. Comel lalu pakai serban, biarlah pakai jubah. Jangan pakai serban dengan tracksuit pula. Dengan jubah lah macam Rasulullah. Rambut Rasulullah bukan lebih daripada bau. Disebut dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab manasik, sentuh bau. Sentuh dengan bau sampai kat bau. Panjang sampai kat bau. Tak. Macam dia buat cerita-cerita Arab dalam TV tu, dia rambut panjang gitulah. Tapi bukan macam kita rocker ni. Dia panjang perempuan tu haram tu. Tak. Tapi kadang-kadang yang rambut panjang, tak. Rambut panjang baik perangannya. Ada tak? Yang rambutnya molek, nipis, tak panjang jahat pula perangai. Tak boleh nak sengka ni akhir zaman. Nak? Isak dada, baik sangat dengar orang. Lambat jumpa orang, Assalamualaikum. Gimana ustaz? Baik sangat, pelik. Duduk atas surah macam rimah muka. Tegur orang pun payah. AJK masjid tu. Sebab itu selang dalam koloh. Jadi terbalik baik. Sepatut isak dada, mak rempik lah jahat perangai. Ni tak. AJK masjid, pengurusi masjid. Muka macam rimah lapor. Muka dalam uduh. Jadi terbalik paih habis. Dia ni zaman canggih tak boleh kira lah ni. Dia telefon imam bunyi lagu Maya Karim. Hebat lah ni tu imam. Siapa lagu ganda-ganda lah ni tu imam. Tu imam ni ada telefon belakang kan? Lagu. Budak-budak mak rempik nasyid balik-balik ada. Rehang tu imam masjid lagu. Tu bila yang molek sikit bunyi Tokyo Drift. Bolehkah niat iktikaf di dalam surau? Selalu dah sebut masalah ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang membuat satu bangunan diniatkan sebagai masjid, maka jadi masjid. Barang siapa yang tak niat sebagai masjid, niat sebagai tempat semayang, niat surau, tak jadi masjid. Maka bila tak jadi masjid, tak boleh nak niat iktikaf. Tetapi ulama-ulama yang lain mengatakan, bila kita buat surau ke, kita buat musola ke nama, tempat tu khas untuk semayang, namanya masjid. Kedua-dua pendapat ini ada sandaran belaka, kan ini masalah ijtihad. Dua-dua pendapat ini kita boleh taklid belaka. Kita nak ambil surau ni jadi masjid, maka kita boleh solat iktikaf, niat iktikaf dan solat tayat masjid. Orang yang cenderung pendapat yang mengatakan surau kerana tuan dia tak niat masjid, maka tak boleh solat tahiyat masjid, tidak ada niat iktikaf, boleh naik orang yang uzur, syarat tidak menitikkan darah. Dua-dua pendapat ni memberi kemudahan kepada kita. Dalam bacaan kunut, sekiranya seorang itu meninggalkan bacaan kunut dalam solat subuh dengan sengaja, adakah perlu juga sujud sahwi?